Terima kasih kerana singgah di channel Mindapedia. Kali ini Mindapedia akan membawakan kisah gadis psycho bernama Isabella Guzman yang telah di dalam satu video TikTok memaparkannya berpakaian baju banduan. Kisahnya boleh dikatakan agak ekstrim kerana dia telah dikatakan membunuh ibunya dengan 151 tikaman di muka. Dan yang lebih memeranjatkan lagi, dia tidak dihukum atas kesalahannya itu. Sebelum kita mulakan, support kami dengan like, komen dan subscribe untuk konten-konten yang menarik dari kami. Isabella Guzman adalah seorang gadis yang berusia 25 tahun yang berasal dari bandar Aurora, Colorado, Amerika Syarikat. Pada mulanya dilaporkan bahawa Guzman telah menikam ibunya, Yun Mi Hoi, 47 tahun, 79 kali di muka dan leher. Tetapi keterangan mahkamah menunjukkan bahawa dia benar-benar menikam ibunya sebanyak 151 kali, termasuk 35 kali di wajah dan 51 kali di leher. Kejadian ini berlaku pada Ogos 2013. Selepas selesai menikam ibunya, dia mengakhirinya dengan memukul ibunya dengan kayu baseball. Menurut salah seorang saksi ketika perbicaraan, Isabella membesar menjadi lebih mengancam dan tidak hormat terhadap ibunya sehingga ia menjadi penyebab kematian ibunya. Sebelum kejadian, ibunya ada menzahirkan kerisauannya, tetapi masih tidak jelas apa sebenarnya yang dikhawatirkan oleh ibunya. Tetapi jiran-jiran telah memanggil polis apabila mereka ada melihat seorang lelaki melompat melintasi pagar di belakang rumah keluarga berkenaan. Setelah disiasat, ia adalah teman lelaki Isabella yang telah datang untuk bertemunya. Sehari sebelum ibunya dibunuh, Isabella meludah ibunya dan menghantar email kepadanya mengancam, "Anda akan membayar." Pada awal hari kejadian, pihak polis Aurora datang ke rumah keluarga terbabit atas laporan mengenai pertikaian yang berlaku dalam keluarga tersebut. Tetapi polis mengatakan bahawa mereka tidak menemui tanda-tanda perkelahian di rumah tersebut. Mereka mengingatkan Guzman yang berusia 18 tahun pada waktu itu bahawa ibunya boleh menghalaunya jika dia tidak menjaga perilakunya yang agak ganas itu. Puan Hoi ketika itu sangat takut dengan tingkah laku anaknya pada ketika itu. Lalu dia telah meminta bekas suaminya Robert Guzman yang juga bapa kandung Isabella untuk menasihati anak gadisnya itu. Hanya 3 jam sebelum Puan Hoi didapati mati dibunuh, Robert Guzman telah datang ke rumah Puan Hoi dan suaminya Ryan Hoi untuk melihat dan bercakap dengan anak gadisnya, Isabella. Bapanya telah menasihati Isabella untuk hormat kepada orang yang lebih tua dan Robert yakin nasihatnya kepada ketika itu cukup untuk menenangkan anaknya. Tetapi ia seperti mencurahkan air atas daun keladi. Nasihat itu diendahkan dan kejadian pembunuhan itu akhirnya berlaku. Pada jam 10 malam, bapa tirinya Ryan Hoi dengan segera melakukan panggilan kecemasan melaporkan anak tirinya, Isabella telah memukul ibunya di dalam bilik air yang berkunci. Ketika kejadian berlaku, Ryan Hoi turut berada di rumah. Berdasarkan kenyataan Ryan Hoi, isterinya telah pulang bekerja sekitar jam 9.30 malam dan terus menuju ke tingkat atas untuk mandi. Ketika Ryan sedang makan, dia tiba-tiba dikejutkan dengan bunyi yang kuat di tingkat atas dan terdengar Puan Hoi memanggil namanya. Ryan berlari ke bilik air tingkat atas, tetapi Isabella dengan pantas menutup dan mengunci pintu bilik air tersebut dari dalam. Lantas Ryan mula mendapati darah mengalir keluar melalui bawah pintu bilik air tersebut. Tidak lama selepas itu, Isabella keluar dari bilik air tersebut dan berjalan keluar sambil memegang sebilah pisau. Merenung tegak ke depan melintasi bapa tirinya dan terus turun ke tingkat bawah. Ryan cuba memberi bantuan awal kepada isterinya, tetapi Ryan sedar semuanya telah terlambat setelah melihat pada mata isterinya yang tertutup. Pegawai polis yang sampai tidak lama kemudian menyifatkan keadaan mangsa cukup mengerikan. Isabella pula didapati telah melarikan diri dan tidak dapat dikesan sehingga tengah hari keesokan harinya. Polis mengesan Isabella telah singgah di tandas sebuah pasaraya. Dia telah membasuh rambutnya serta menukar pakaiannya di situ. Isabella sempat memberitahu pekerja pasaraya berkenaan yang dia telah dirogol di Denver dan memintanya untuk tidak melaporkan kejadian berkenaan pada pihak polis kerana takut dia akan dihantar semula ke rumah. Alasannya kerana dia sangat takutkan bapanya. Setelah polis berjaya mengesan lokasi Isabella berada dan menjumpainya, Isabella cuba menipu pihak polis dengan mendakwa dia bukanlah Isabella tetapi Samantha Gonzalez dari Ohio. Polis segera menunjukkan kad identiti miliknya. Sekali lagi Isabella menafikannya walaupun mengakui wajahnya jelas sama seperti di dalam ID tersebut. Ketika Isabella meninggalkan garaj tempat letak kereta, saksi kejadian berkata
Seramai 3 orang polis mengeluarkan pistol dan menjekup Isabella serta-merta dan membawanya ke rumah jagaan. Isabella telah menerima tuduhan membunuh ibunya pada Ogos 2013, tetapi dia telah membuat pengakuan tidak bersalah terhadap tuduhan tersebut. Isabella telah dihantar ke institusi kesihatan mental Colorado dan di situ dia telah menerima pemeriksaan yang lebih teliti untuk menentukan kesihatan mentalnya. Menurut Dr. Richard Spohn, doktor yang memeriksa Isabella, didapati Isabella telah didiagnos menghidap penyakit mental yang dipanggil paranoid schizophrenia. Menurut Dr. Richard, terdapat tanda yang jelas yang Isabella sering berhalusinasi. Isabella didapati sering memandang ke angkasa lepas, bercakap seorang diri dan ketawa sendirian. Isabella juga dikatakan tidak dapat membezakan sesuatu tindakan sama ada betul ataupun salah. Dengan keadaan kesihatannya yang tidak normal, mahkamah telah memutuskan Isabella terlepas tuduhan membunuh ibunya kerana dia dikategorikan sebagai orang gila. Isabella dihantar ke pusat rawatan mental untuk pemeriksaan lanjut dan menurut Dr. Robert, dia akan diletakkan di situ sehingga keadaan beliau benar-benar pulih dan tahu membezakan antara yang betul atau salah. Semoga peristiwa ini dapat memberikan pengajaran untuk kita supaya peka terhadap perubahan orang di sekeliling kita dan melakukan pemeriksaan kesihatan mental sekiranya muncul tanda-tanda seperti yang diceritakan dalam kisah ini. Terima kasih dan jumpa lagi.